Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Pada ini kami akan menerangkan artikel yang telah kami kaji mengenai isu pendidikan di Malaysia, isu tulisan Jawi. Terdapat 3 artikel, iaitu artikel pertama ialah pemerkasaan tulisan Jawi dahulu dan kini. Artikel kedua, peranan tulisan Jawi dalam perkembangan Islam di Malaysia. Artikel ketiga, daya saing tulisan Jawi dan potensi kod tulisan Jawi dalam menghadapi era globalisasi. Okey, ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri kepada 6 ahli. Okey, jadi kita teruskan kepada artikel pertama, iaitu pemerkasaan tulisan Jawi dahulu dan kini. Artikel ini ditulis oleh Rashidah Ibrahim, Rahimah Embong, Firdaus Khairi Abdullah Kadir dan Huda Afiqah Hashim. Artikel ini bertajuk Pemerkasaan Tulisan Jawi Dahulu dan Kini. Tahun diterbitkan ialah pada tahun Januari 2019 dan bilangan muka surat sebanyak 10 muka surat. Seterusnya, artikel ini ingin mengupaskan mengenai elemen-elemen utama yang berkaitan dengan pendidikan Jawi kepada pembentukan tamadun Islam di Malaysia yang merangkumi aspek pendidikan Jawi dalam pendidikan pelajar, pandangan daripada tokoh-tokoh, penulisan Jawi dalam tamadun Islam dan juga penggunaan teknologi dalam memperkasakan tulisan Jawi. Kajian dalam artikel ini juga menunjukkan bahawa penulisan dan pendidikan Jawi dalam masyarakat tidak pernah hilang dan masih diguna pakai oleh masyarakat sehingga kini. Kemudian, tahap penguasaan dan minat terhadap tulisan Jawi pada masa kini masih ada dan sedang giat dikembangkan oleh negara demi memartabatkan tulisan ini. Seterusnya, kajian metodologi yang diguna pakai oleh penulis di dalam artikel ini. Terdapat 2 kajian yang dipakai, iaitu pertama, reka bentuk kajian. Yang kedua, soal selidik. Reka bentuk kajian, perancangan yang menentukan cara penyelidikan dijalankan untuk menemukan jawapan kepada permasalahan penyelidikan yang telah ditetapkan. Soal selidik, pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan soal selidik oleh responden. Kebanyakannya dalam artikel ini, penulis menggunakan kaedah soal selidik. Ini kerana ia memudahkan penulis untuk mengetahui dan mendapatkan data dengan cepat melalui responden daripada sekolah-sekolah, daripada masyarakat, pelajar dan juga daripada orang-orang dewasa. Seterusnya, kita pergi kepada tujuan kajian artikel ini. Yang pertama, tujuan kajian dia ini merupakan untuk mengetahui sejarah perkembangan tulisan Jawi di Malaysia, untuk mengenal pasti peranan dan kepentingan tulisan Jawi, untuk menunjukkan kepada golongan masyarakat bahawa tulisan Jawi yang kuno ini mampu digunakan dalam kalangan masyarakat, dalam pembangunan, dalam pendidikan, dan ia juga mampu memberikan impak yang tinggi kepada kehidupan. Untuk pengetahuan, tulisan Jawi telah digunakan sejak daripada zaman dahulu lagi, iaitu zaman kita merupakan tanah Melayu, bukan zaman Malaysia. Jadi tulisan ini telah berkembang dan masih ada dan diguna pakai sehingga kini. Jadi penulis ingin memartabatkan kembali untuk menaikkan kembali nama tulisan Jawi. Seterusnya, isi utama yang diketengahkan oleh penulis ialah pertama, keistimewaan menggunakan teknologi yang boleh digunakan dalam penyampaian tulisan Jawi untuk meneruskan lagi pemantapan tulisan Jawi. Untuk pengetahuan kita, sekarang merupakan zaman moden. Kita menggunakan telefon bimbit, kita menggunakan laptop, kita menggunakan komputer untuk mengakses internet. Dengan adanya teknologi, kita boleh memartabatkan atau menggunakan atau menyampaikan tulisan Jawi di dalam internet yang akan memudahkan lagi
masyarakat untuk mengenal dan mempelajari tulisan ini. Yang kedua, ketidakmahiran pelajar dalam mempelajari tulisan Jawi yang semakin hari semakin mengabaikan tulisan ini. Penulis amat bimbang kerana sekarang merupakan zaman moden yang pelajar hanya tahu bermain game, bermain handphone dan tidak sampai lupa penggunaan tulisan Jawi yang amat penting, terutamanya dalam pembacaan Al-Quran. Tulisan Jawi amat digunakan dan diwajibkan dalam pembacaan Al-Quran. Jadi, dengan kita mempelajari dan mengingati pelajar supaya mempelajari tulisan Jawi ini, kita akan membantu mereka untuk mendekatkan lagi dengan Al-Quran. Ini adalah benda yang baik dan perlu dipertengahkan oleh masyarakat. Kemudian, menunjukkan bahawasanya sejarah penggunaan tulisan Jawi suatu ketika dahulu sangat penting sehingga menjadi bahasa perantaraan segenap lapisan masyarakat. Pada zaman dahulu, tulisan Jawi ini merupakan tulisan utama yang digunakan dalam surat menyurat antara raja-raja, antara sultan-sultan, antara masyarakat di sana. Ini kerana tulisan Jawi amatlah penting dan mudah untuk difahami pada zaman itu. Jadi, penulis ingin meningkatkan dan mempertengahkan kembali tulisan ini pada zaman kini. Walaupun zaman kini adalah zaman moden, tapi kita boleh menggunakannya sebagai penulisan istimewa. Merupakan tulisan istimewa untuk kita. Jadi, dengan penulis mempertengahkan isu ini, kerajaan mampu membuat sesuatu supaya kita boleh mempelajari dan menggunakan kembali tulisan ini. Untuk pengetahuan kita juga, tulisan Jawi ini merupakan tulisan utama bagi orang Melayu. Di Malaysia, orang Melayu merupakan majoriti dan kita sebagai orang Melayu perlulah memartabatkan tulisan kita, iaitu tulisan yang amat penting bagi orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrina binti Omar dari kelas AT2233A. Seterusnya ialah mengapa isu ini menarik. Tulisan Jawi mempunyai keunikannya yang tersendiri di dalam setiap perkataan dan huruf. Ini dapat dijelaskan apabila sejarah penggunaan tulisan Jawi suatu ketika dahulu sangat penting sehingga menjadi bahasa perantaraan segenap lapisan masyarakat. Tulisan Jawi juga pernah menjadi perkara yang utama dalam pentadbiran negara. Sebagai bukti, penulisan Jawi telah digunakan dalam utusan di Kerajaan Melaka oleh Sultan Melaka. Pada abad ke-18, kegemilangan tulisan Jawi tidak dapat disangka lagi apabila penjajah barat sanggup mempelajari untuk mengeja dan membacanya. Menurut Keong Keong Siok 1990, ada menyatakan bahawa zaman kesusasteraan dahulu merupakan wahana masyhur dalam tulisan Jawi. Seterusnya, ketidakmahiran tulisan Jawi dalam kalangan pelajar juga menarik kerana dalam konteks agama Islam, bacaan di dalam Al-Quran amatlah penting dan harus dititik beratkan oleh seluruh umat Islam. Menurut Muhammad Endut 1990 menyatakan bahawa murid-murid Islam memang sangat perlu menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi bagi membantu memudahkan mereka membaca Al-Quran dan memahami buku-buku agama yang kebanyakannya dalam tulisan Jawi. Ini kerana penguasaan membaca dan menulis Jawi adalah medium penting dalam merealisasikan penguasaan. Kesan artikel tulisan Jawi kepada golongan muda ialah banyak golongan muda Melayu dapat membaca dan memahami kandungan Al-Quran dengan mudah dan dapat menggarap pengetahuan agama Islam dengan baik. Misalnya, dalam pembacaan ayat suci Al-Quran menggunakan tulisan Jawi sebagai bahasa utama dan ini akan dapat membantu pelajar untuk lebih mengenali, memahami makna serta mampu untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran.
Tambahan pula, pemesongan akidah dan kedangkalan pengetahuan agama tidak akan dapat berlaku kerana kelebihan mempelajari tulisan Jawi. Yang kedua, menyatakan bahawa tulisan Jawi merupakan tulisan warisan dan identiti bangsa dan negara, maka menjadi kewajipan kepada generasi muda untuk mempelajari dan memartabatkannya. Pelajar juga pastinya akan dapat berasa kagum mengetahui bahawa tulisan Jawi adalah tulisan yang menjadi sebahagian identiti negara, tersemat dalam jata negara, digunakan secara meluas dalam perniagaan dan urusan kehidupan. Yang ketiga, mereka akan lebih menghargai dan mempertahankan tulisan Jawi di negara kita kerana tulisan Jawi adalah satu-satunya khazanah identiti rumpun Melayu di dunia. Terdapat dua cadangan dalam artikel ini. Yang pertama ialah menggunakan media elektronik dan media massa untuk menarik minat pelajar mempelajari Jawi. Pada zaman serba canggih ini, semua informasi boleh didapati di hujung jari dengan bantuan penggunaan media elektronik. Media elektronik seperti telefon bimbit dan tablet tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat zaman sekarang, termasuk pelajar sekolah dan mahasiswa universiti. Untuk menarik minat mereka dalam mempelajari tulisan Jawi, beberapa pihak telah berusaha untuk menarik minat pelajar dan juga masyarakat bersama-sama mempelajari Jawi. Antara pihak yang terlibat antaranya ialah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan KEKWA menerusi Perpustakaan Negara Malaysia PNM, dan program yang dianjurkan adalah seperti pada tahun 2007 dengan membangunkan perisian K Jawi, iaitu menukar tulisan Rumi kepada Jawi menggunakan laman sesawang. Yang kedua, memperbanyakkan buku-buku latihan berorientasikan penulisan Jawi. Bahan pengajaran juga perlu diperbanyakkan, misalnya buku-buku latihan yang berorientasikan pembelajaran kendiri dan juga melalui akhbar tulisan Malaysia yang dapat membantu perkembangan korpus bahasa melalui tulisan Jawi. Penggunaan akhbar Jawi dalam bilik darjah merupakan langkah yang perlu digalakkan di semua sekolah agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan praktikal. Kesimpulannya, penulisan Jawi mempunyai banyak kegunaan dan juga kelebihan yang mampu kita peroleh jika dapat menguasainya. Dalam pendidikan agama dan kefahaman tulisan Jawi, kita akan lebih memahami isi-isi dan juga bacaan dalam Al-Quran. Ini kerana pembinaannya yang berteraskan realiti kehidupan masyarakat Islam yang merangkumi pelbagai aspek, contohnya pendidikan, sosial, kebudayaan dan ekonomi negara. Demi memartabatkan kembali tulisan Melayu ke pesada dunia, tulisan Jawi boleh diajar dalam bahasa Melayu kerana tulisan ini memiliki roh dan identiti tersendiri. Melalui tulisan Jawi dan ajaran Islam, dunia Melayu boleh diperkenalkan kepada dunia luar. Dengan adanya penulisan Jawi dalam pendidikan, pelajar juga dapat membantu mereka mengenal asal-usul tulisan ini, seterusnya melahirkan pelajar yang menghargai serta berusaha mengekalkan kedudukan tulisan Jawi dan juga dapat menambah ilmu baharu yang boleh digunakan pada masa akan datang. Pelajar juga dapat memperkenal tulisan Jawi di mata masyarakat agar masyarakat luar, khususnya bukan Melayu, tahu bahawa mempelajari Jawi tidak bermaksud seseorang itu masuk Islam. Selain itu, dengan ilmu yang diperoleh, pelajar dapat mengadakan kelas tuition bagi mengajar mereka yang ingin belajar menulis serta mengenali abjad-abjad tulisan Jawi. Jelaslah bahawa mendalami ilmu tulisan Jawi ini perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Rahimi bin Ibrahim dari kelas M3 AT2233A. Jadi saya akan menerangkan untuk bahagian artikel yang kedua yang bertajuk Peranan Tulisan Jawi dalam Perkembangan Islam di Malaysia, yang ditulis oleh Hashim Haji Musa. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2005 dan mempunyai sebanyak 30 muka surat. Nama jurnal untuk artikel ini Jurnal Pengajian Melayu. Seterusnya saya akan sambung untuk tujuan artikel. Pekaji telah mensasarkan beberapa tujuan yang perlu dicapai
dalam kajian penulisannya, di mana setiap tujuan ini bertujuan untuk dapat menjawab persoalan berkaitan peranan tulisan Jawi. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui sejarah awal perkembangan tulisan Jawi di Malaysia. Tujuan ini adalah untuk merungkai sejarah peranan tulisan Jawi dalam mempengaruhi perkembangan Islam di Malaysia pada zaman dahulu. Pengkaji juga mengumpas isu penurunan tulisan Jawi dan tulisan Rumi bahasa Melayu. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengenal pasti penggunaan tulisan Jawi dalam kedatangan Islam di Kepulauan Melayu. Objektif ini dikupas dengan jelas dan teliti oleh pengkaji, iaitu Hashim Haji Musa. Pengkaji menjelaskan bahawa sejarah perkembangan tulisan Jawi dan agama Islam di Malaysia berdasarkan sejarah penemuan batu bersurat, iaitu di Terengganu. Dan tujuan yang ketiga, iaitu yang terakhir yang ingin dicapai oleh pengkaji adalah untuk menunjukkan tulisan Jawi sebagai jati diri bangsa rakyat Malaysia. Pengkaji mahu membuktikan tulisan Jawi yang berumur hampir 1000 tahun ini boleh dilaksanakan di kalangan masyarakat pendidikan maupun di alam pekerjaan. Sebagaimana kita tahu, tulisan Jawi jika dilaksanakan, dia dapat menjaga satu khazanah negara yang sangat berharga. Jadi jika digunakan dengan sebaik mungkin, ia dapat memberikan banyak manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Tulisan Jawi juga mampu memberi nilai yang tinggi dalam kehidupan jika dipraktikkan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isi utama artikel, iaitu artikel ini membincangkan mengenai peranan tulisan Jawi pada zaman dahulu, iaitu kepentingan tulisan Jawi dalam bangsa Melayu pada zaman dahulu, yang boleh dikatakan sebagai sistem tulisan utama yang digunakan oleh bangsa Melayu. Walaupun semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu, sehingga kini tulisan Jawi masih menjadi sistem tulisan yang ada nilai, tetapi kurang digunakan pada zaman ini. Ia mestilah dipupuk kembali dan perlu diajar kepada semua bangsa Melayu, kerana sistem tulisan Jawi merupakan warisan yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Melayu pada zaman kini. Seterusnya, jurnal ini turut membincangkan bahawa sistem tulisan Jawi ini mula-mula diperkenalkan oleh orang Arab kepada bangsa Melayu semasa kemasukan Islam ke Tanah Melayu. Jadi bahasa perantaraan antara orang Melayu dan orang Arab adalah sistem tulisan Jawi. Sistem tulisan Jawi mula-mulanya digunakan untuk mentafsir Al-Quran, kerana sistem tulisan Jawi pada masa itu sangat jelas berbanding dengan sistem tulisan Kawi yang kurang jelas dan tidak tepat dalam mentafsir Al-Quran, kerana ia boleh merubah maksud Al-Quran. Dan isi yang ketiga, selepas orang Melayu menerima sistem tulisan Jawi secara langsung daripada orang Arab, dan orang Arab lah yang mula-mula menggunakan sistem tulisan Arab untuk menulis bahasa Melayu yang dikenalkan dalam sistem tulisan Jawi.
Akhirnya terbentuklah sistem tulisan Jawi yang mengandungi 29 abjad Arab yang tersedia ada dan 5 abjad baharu yang diperkenalkan bagi mewakili bunyi dalam bahasa Melayu yang tiada dalam bahasa Arab. Dan seterusnya, saya akan memberitahu apa itu 5 abjad yang 5 abjad baru yang diperkenalkan. 5 abjad tersebut adalah Ca, Nga, Pa, Ga dan Nya. Seterusnya, menurut Zamri Murah, pada tahun 1984, satu lagi huruf yang diperkenalkan adalah abjad V, iaitu Va. Dan selepas beberapa tahun selepas itu, pada tahun 1988, 37 abjad dalam sistem tulisan Jawi tersebut telah disenaraikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk digunakan dalam sistem tulisan Jawi bagi menulis bahasa Melayu. Seterusnya, kajian yang terdapat dalam jurnal ini ada mengatakan bahawa asal-usul Jawi dalam sistem tulisan Jawi boleh dirujuk kepada orang Arab yang memanggil kepada rumpun bangsa di alam Melayu. Bagi suku bangsa di alam Melayu, dikenal sebagai Al-Jawah atau bangsa Jawa, dan apabila bahasa Melayu ditulis menggunakan skrip Arab, maka bahasa tersebut dikenal sebagai bahasa Jawi. Oleh itu, tulisan tersebut dipanggil sebagai tulisan Jawi. Pada awal pengenalan tulisan Jawi, pada mula-mulanya semasa penjajahan Inggeris di Tanah Melayu, sistem tulisan Jawi masih lagi digunakan dalam sistem surat menyurat antara Raja-Raja Melayu dan Kerajaan Inggeris dalam pentadbiran. Semasa itu, orang Inggeris telah mempelajari tulisan Jawi bagi berhubung dengan Raja-Raja Melayu untuk tujuan pentadbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram bin Muhammad Alawi. Ingin membentangkan tentang ulasan artikel yang bertajuk peranan tulisan Jawi dalam perkembangan Islam di Malaysia. Mengapa isu dalam artikel ini menarik? Ialah kerana isu-isu yang dibangkitkan dalam artikel ini menarik kerana isu-isunya berkait dengan sejarah Tanah Melayu, iaitu seperti sejarah permulaan tulisan Jawi di Tanah Melayu. Isu ini menarik kerana tulisan Jawi mempunyai keunikannya yang tersendiri di dalam setiap perkataan dan huruf. Ini dapat dijelaskan apabila sejarah penggunaan tulisan Jawi suatu ketika dahulu sangat penting sehingga menjadi bahasa perantaraan segenap lapisan masyarakat, yang juga menjadi sistem tulisan utama dalam pentadbiran negara. Sejarah juga ada mengatakan bahawa Raja Pahang ketika itu menggunakan tulisan Jawi bagi perutusan surat menyurat kepada gubernur dan pembesar kepada penjajah ketika itu, iaitu kepada penjajah British. Ini membuatkan isu ini menarik kerana walaupun negara kita telah dijajah oleh kuasa luar, tetapi sistem tulisan Jawi menjadi sistem tulisan utama yang digunakan sehingga penjajah terpaksa mempelajari tulisan Jawi untuk berhubungan dengan Raja-Raja Melayu bagi urusan pentadbiran. Selain itu, isu yang dibagikan dalam artikel ini adalah memartabatkan tulisan Jawi kepada masyarakat kita di Malaysia. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa negara kita juga mempunyai sistem penulisan tersendiri. Ini juga dapat meningkatkan perpaduan dalam masyarakat di Malaysia. Malah ini juga dapat membantu masyarakat yang beragama Islam mengenal Al-Quran
seperti dalam pembacaan supaya Al-Quran dapat dibaca dengan sempurna dan lancar. Seterusnya adalah cadangan yang dapat dibagi dalam berdasarkan artikel ini adalah dengan menerapkan penggunaan tulisan Jawi di sekolah. Pada masa kini, banyak sekolah yang tidak menggunakan tulisan Jawi dalam sistem pembelajaran di sekolah. Oleh itu, ini menyebabkan generasi-generasi terbaru tidak lagi dapat menggunakan tulisan Jawi dalam penulisan maupun dalam pembacaan. Cara-cara yang boleh digunakan bagi penerapan tulisan Jawi di sekolah adalah menggunakan tulisan Jawi dalam pengajian Islam di seluruh sekolah rendah maupun di sekolah menengah, kerana ianya sedikit sebanyak dapat membantu pelajar mengenal huruf Jawi dan dapat digunakan untuk pelajar membaca dan menulis, kerana tulisan Jawi merupakan identiti kepada bangsa Melayu yang kini terus dilupakan kerana mempunyai kaedah baru dalam penulisan sistem iaitu sistem tulisan Rumi. Selain itu adalah dengan mengadakan kempen-kempen untuk tulisan Jawi. Kempen-kempen yang perlu dibuat seperti kempen meningkatkan penggunaan tulisan Jawi, kempen kesedaran kepada penggunaan tulisan Jawi, kempen kepada pengajaran untuk mengenal tulisan Jawi supaya generasi kini tidak lupa dengan tulisan Jawi, kerana pada masa kini banyak menggunakan teknologi yang terus maju seperti telefon pintar, internet dan lain-lain lagi. Kerana teknologi ini boleh menyebabkan bangsa Melayu melupakan identitinya iaitu tulisan Jawi yang merupakan sistem tulisan utama digunakan. Walaupun di Malaysia terdiri daripada banyak bangsa dan budaya, identiti tersebut tidak dapat dilupakan kerana melebihi anggaran 60% rakyat yang mendiami Malaysia adalah beragama Islam. Jadi sistem tulisan Jawi tidak boleh dilupakan kerana ia boleh memudahkan orang Islam untuk mempelajari Al-Quran dan juga menerapkan kepada orang-orang bukan Islam bagi mempelajari sistem tulisan Jawi, kerana orang Melayu Islam merupakan bahasa dan agama utama di Malaysia. Sebagai kesimpulannya, tulisan Jawi merupakan identiti bangsa Melayu yang tidak dapat boleh dilupakan kerana ianya mempunyai kegunaan dan kelebihan yang tersendiri yang kurang diketahui oleh bangsa Melayu kerana ianya kurang digunakan. Antara kelebihan yang dapat dikatakan semasa menggunakan tulisan Jawi adalah dalam pengajian agama Islam, iaitu memudahkan untuk mempelajari Al-Quran bagi sudut pembacaan, kerana jika tersalah baca boleh membawa kepada salah maksud. Sebagai orang Islam, kita mestilah tahu penggunaan tulisan Jawi kerana ia boleh digunakan dalam banyak sudut pengajian dan kerja, kerana ia dapat digunakan untuk menulis bahasa Melayu, kerana tulisan Jawi mempunyai identitinya tersendiri yang telah dikatakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, penggunaan tulisan Jawi di sekolah dapat membantu pelajar-pelajar mengenal sejarah Melayu dan juga sejarah kedatangan Islam ke tanah Melayu yang dulu merupakan sistem penulisan utama yang digunakan di tanah Melayu, yang juga menjadi identiti kepada bangsa Melayu sendiri. Khazanah negara ini perlu dijaga dengan sebaik mungkin kerana ia adalah perkara yang paling berharga dimiliki oleh tanah Melayu ini. Akhir sekali, masyarakat perlulah memupuk golongan muda khususnya untuk lebih mencintai dan menyayangi tulisan Jawi. Seharusnya golongan dewasa lebih menggalakkan golongan muda untuk mempelajari dan mengamalkan tulisan Jawi, walaupun tulisan Jawi bukanlah bahasa rasmi negara kita. Khazanah ini tidak boleh ditukar ganti dengan mata wang kerana tulisan Jawi itu sangatlah berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farahin binti Nur Asmat dan saya dari kelas AT223-3A. Hari ini saya akan membentangkan dengan tajuk artikel saya, Daya Tulisan Jawi dan Kod Potensi Jawi dalam Menghadapi Era Globalisasi. Okey, sedikit pengenalan tentang artikel ini. Artikel ini ditulis oleh Nurul Shala
Abdul Latif dan dengan tajuk Daya Saing Tulisan Jawi dan Potensi Kod Jawi dalam Menghadapi Era Globalisasi. So, ia diterbitkan pada Jun 2018 dan ada 9 bilangan muka surat. Okay, so artikel ini adalah tentang kemudahan menggunakan kod dalam penulisan Jawi bagi mempermudahkan lagi penggunaannya supaya dapat diterima oleh semua masyarakat. Yang kedua, dapat mengenal pasti kesesuaian bahasa dari segi tulisan Jawi. Tujuan ini juga dapat membuka dimensi baru dalam bidang teknologi. Dan yang terakhir adalah kod-kod tulisan Jawi ini dapat menerangkan lagi dan memperjelaskan fungsi tulisan Jawi dan cara menggunakan tulisan Jawi dengan menggunakan satu kaedah yang dinamakan kaedah piawai, membentuk kata dan istilah. Okey, terdapat 3 tujuan kajian untuk artikel ini, iaitu yang pertama, mengetahui kod-kod tulisan Jawi yang dapat memudahkan perfahaman kepada masyarakat. Yang kedua, mengenal pasti kesesuaian bahasa dari segi tulisan Jawi. Dan yang terakhir ialah menjelaskan fungsi tulisan Jawi, iaitu dengan menerangkan fungsi sesuatu nama dengan jelas. Kita dapat tahu bahawa kod Jawi ini terdapat pelbagai simbol dan ia boleh membawa maksud kepada sesetengah simbol itu. So maksudnya macam kalau satu simbol ni boleh menukarkan maksud perkataan itu sendiri. Dalam perkataan tu kerana simbol tu boleh mengubah kepada 2 ataupun 3 maksud. Terdapat 3 isi utama yang dapat saya lihat di dalam artikel ini, iaitu yang pertama, kemudahan menggunakan kod dalam penulisan Jawi bagi mempermudahkan lagi penggunaannya. Yang kedua ialah mengenal pasti ketetapan ejaan dan kesesuaian bahasa, seperti yang mana saya terangkan di slide saya yang sebelum ini. Dan yang terakhir ialah dapat menjelaskan lagi secara terperinci tentang fungsi perkataan tersebut. Okey, mengapa isu ini menarik? Okey, yang 3 perkara yang saya dapat lihat yang isu ini menarik ialah, yang pertama ialah penggunaan kod yang dibangkitkan oleh penulis ini mampu memperbaiki kembali kemurniaan dan akan memartabatkan lagi kembali tulisan Jawi ini di era globalisasi. Seperti yang kita tahu, tulisan Jawi ini telah mendapat kritikan dan tomahan yang hebat kerana bagi sesetengah warga negara mahupun pelajar ataupun yang menetap di Malaysia ini, dia menggambarkan bahawa tulisan Jawi ini ialah seolah-olah tidak penting untuk masa hadapan dan tidak akan digunakan lagi untuk kita punya medium perbahasan untuk masa hadapan. So yang kedua ialah masyarakat kini juga boleh mempelajari Jawi melalui media elektronik selain daripada penerbitan buku. Ini yang saya mendapatkan bahawa isu ini menarik kerana tidak perlu lagi untuk kita membeli buku mahupun pergi ke bookstore ataupun kedai buku untuk membeli buku tentang Jawi. Kerana sekarang ialah sudah di era yang baru, kita lebih mudah dengan elektronik di hujung jari kita saja. Dan yang terakhir ialah kita mampu membaca Al-Quran mahupun mendirikan solat dengan sempurna apabila kita mengenal tulisan Jawi. Semua ambil maklum bahawa tulisan Jawi ini ialah seakan-akan ataupun boleh dikatakan sama dengan tulisan Jawi. Cuma tulisan Jawi ini lebih kepada boleh dikatakan tulisan Rumi yang telah dirumikan, dan tulisan Al-Quran mempunyai simbol-simbol yang berbezalah dengan tulisan Jawi. So kalau kita dapat mempelajari tulisan Jawi ini, kita dapat tahu mengenal pasti tulisan Jawi,
ia akan memudahkan lagi untuk kita membaca Al-Quran, InsyaAllah. Kajian metodologi. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik analisis kod dokumen, menganalisa usaha-usaha perjuangan tulisan jawi dan kod dan potensi kod jawi. Dan yang kedua ialah metodologi kualitatif ialah antara yang paling tepat kerana kaedah ini menggunakan penemu ramah yang menjalankan temu bual yang terperinci berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. So boleh dikatakan kita punya kajian ini ialah dengan menemu ramah orang yang jumpa ataupun orang yang menerbitkan benda itu, dan ini akan membuatkan kajian ini lebih sahih lah, sebab kita menemu ramah sendiri dengan tuan empunya. Contohnya di dalam artikel ini, Ma'had Tahfiz ini menemukan kod jawi ini. So artikel ini penulis artikel ini pergi dan temu bual sendiri, kiranya one to one dengan pelajar Ma'had Tahfiz yang menemu kod jawi itu. Okey, yang seterusnya adalah kesan artikel. Okey, kesan artikel yang pertama adalah ia merumitkan sedikit pembelajaran di masa hadapan kerana kod jawi terdapat pelbagai simbol dan membawa pelbagai maksud. Dan yang kedua, kesan yang kedua adalah terbantut. Seseorang pelajar boleh terbantut di peringkat sekolah, sama seperti bahasa asing yang dipelajari oleh pelajar seperti bahasa Arab, bahasa Cina dan sebagainya, yang mana masing-masing terhenti di bangku sekolah. Okey, yang seterusnya adalah cadangan terhadap artikel ini. Cadangan yang pertama adalah memperkasakan tulisan jawi di papan iklan, telefon pintar, pengangkutan dan juga bangunan awam. Yang kedua adalah mengembalikan akhbar bertulisan jawi, dan yang terakhir menubuhkan pusat sumber tulisan jawi. Okey, bagi cadangan yang pertama adalah memperkasakan tulisan jawi di papan iklan, telefon pintar, pengangkutan dan juga bangunan awam. Kerajaan perlu bertegas dalam usaha memperkasakan tulisan jawi bagi mendidik masyarakat menghargai tulisan yang menjadi identiti orang Melayu. Tidak hanya pada buku, pemerkasan tulisan jawi boleh dilakukan melalui papan iklan, komputer, telefon pintar, nama jalan, pengangkutan awam, nama bangunan serta premis-premis perniagaan. Dan juga menyarankan tulisan jawi diguna pakai pada kereta nasional di negara ini. Sekiranya dikomersialkan secara terancang, meluas dan bersistematik melalui penulisan buku serta alih bahasa filem Melayu, tulisan ini mungkin mendapat tempat di negara-negara Timur Tengah kerana faktor bentuk tulisan dan juga kosakata serapan bahasa Arab yang banyak digunakan dalam perkataan Melayu. Kegemilangan tulisan jawi dahulu masih diguna pakai sehingga sekarang dalam bidang komersial seperti medium penterjemahan bagi penulisan Nurumi di pelbagai lokasi seperti di papan tanda jalan raya di seluruh negara, papan iklan, premis perniagaan dan juga perpustakaan. Okey, cadangan yang kedua adalah mengembalikan akhbar bertulisan jawi. Terhentinya penerbitan akhbar utusan Melayu mingguan bertulisan jawi pada tanggal 29 Januari 2006 telah memperlihatkan sikap tidak ambil peduli dan kurang minat yang mendalam dalam kalangan bangsa Melayu sendiri terhadap seni warisan bangsa ini. Berbanding dahulu, tulisan jawi dengan penuh kebanggaan dan penghormatan telah dipilih untuk digunakan dalam pemasyuran kemerdekaan 1957 bagi negara Malaysia. Tulisan jawi sebagai satu identiti negara bangsa amat jelas perlu dipertahankan sebagaimana titah Raja Dr. Nazrin Shah. Usaha memastikan tulisan jawi terus hidup dan tidak pupus adalah perjuangan bangsa kerana ia sebahagian khazanah yang wajib dikekal, diberi keutamaan dan dipertahankan selagi Melayu tidak hilang di dunia. Ketidakupayaan umat Islam untuk menguasai tulisan jawi dikhawatiri menjauhkan mereka daripada sumber dan naskah asal ilmu hasil karya
pujangga serta ilmuwan Islam. Dan cadangan yang ketiga adalah menubuhkan pusat sumber tulisan Jawi. Ini dapat menjadi pusat koleksi data dan maklumat serta bahan-bahan rujukan Islam berhubung Jawi serta kitab Taurat yang dibukakan untuk para akademik dan orang awam. Pusat berkenaan bermaklumat untuk menyediakan kitab Taurat bagi semua pelajar dan orang ramai menjalankan penyelidikan dan kajian naskah-naskah kitab Taurat Melayu baik yang masih berbentuk manuskrip maupun sudah berwujud kitab Taurat bersama dengan institusi di negara Brunei. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, tulisan Jawi merupakan khazanah negara yang agung yang perlu dijaga dan dipertahankan khususnya di negara ini sebagai sebuah negara Melayu yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi negara. Dan yang terakhir adalah kod Jawi mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembalikan minat daya saing di dalam perkembangan teknologi. Sekian, terima kasih.